Kisah ini antara kes pembunuhan yang tragis di Asia pada penghujung 1990-an. Ia bermula pada Mei 1999 apabila seorang gadis datang ke balai polis Tsim Sha Tsui, Hong Kong dengan keadaan yang tidak terurus. Gadis yang hanya dikenali sebagai Ah Fong itu baru berusia 14 tahun. Dia datang membuat pengakuan tentang satu jenayah kejam yang tidak mungkin terukai jika tidak kerana roh mangsa datang mengganggunya. Kata gadis ini, setahun yang lalu dia membantu teman lelakinya menyeksa dan membunuh kejam seorang wanita, dan roh wanita yang dibunuh itu telah mengganggunya, membuatkan gadis itu tampil ke balai. Pada mulanya, polis tidak percaya dengan cerita gadis itu. Namun, setelah mereka datang ke sebuah rumah di tingkat 3 perumahan kos rendah di tengah-tengah bandar Tsim Sha Tsui, polis menemui sesuatu yang mengejutkan, membongkar satu pembunuhan yang sudah setahun disembunyikan. Juga bukti pembunuhan, antaranya keratan tubuh badan mangsa yang disorokkan di dalam apartmen tersebut. Penemuan paling mengejutkan ialah tengkorak mangsa yang telah dijahit dalam sebuah patung duyung Hello Kitty yang bersaiz sederhana besar. Mangsa penyeksaan dan pembunuhan kejam tersebut adalah seorang wanita yang dikenali sebagai Fan Man Yi, berusia 23 tahun dan bekerja sebagai pelayan kelab malam di sekitar bandar tersebut. Mengikut cerita Ah Fong, Man Yi mempunyai hubungan dengan Chan Man Lok, salah seorang penjenayah yang membunuhnya. Mereka berhubungan sejak tahun 1997 sebelum berpisah. Sebelum itu, Man Yi telah mencuri sejumlah uang daripada dompet Man Lok sewaktu kali terakhir mereka bertemu. Walaupun wanita itu kemudiannya telah membayar semula uang tersebut beserta dengan bunganya, Man Lok masih tidak berpuas hati. Pada 17 Mac 1999, Man Lok mengarahkan dua orang rakan sahabatnya iaitu Leong Sing Cho 27 tahun dan Leong Wei Lun 21 tahun untuk menculik Man Yi. Pada asalnya, Man Lok merancang untuk memaksa bekas kekasihnya itu melacur. Namun, rancangan itu gagal kerana setelah Man Yi dipukul dan diseksa, tiada orang yang mahu datang kepada pelacur yang penuh dengan kesan cedera dan lebam pada wajah dan tubuhnya. Akhirnya, ketiga-tiga lelaki yang sentiasa berada di bawah pengaruh dadah itu bertindak menyeksa dan memukul Man Yi hampir setiap masa. Ah Fong yang ketika itu merupakan kekasih Man Lok menjadi saksi perbuatan kejam mereka terhadap wanita itu. Dia dipaksa untuk ketawa setiap kali dirinya dipukul. Jika enggan, dia akan dibelasah lebih teruk. Bahagian dapur apartmen tersebut dijadikan gelanggang untuk menyeksa wanita malang itu. Setiap peralatan di dapur dijadikan senjata untuk menyeksa. Mereka membakar straw dan plastik dan lelehannya yang panas dititiskan pada kaki Man Yi sehingga kulitnya menggelupas. Apabila bosan membakar, tiga lelaki itu akan memukul menggunakan kayu. Ada kalanya Man Yi dibelasah dengan batang paip dan besi. Kemudian, minyak cili akan dicurahkan atas luka-luka pada badannya sehingga wanita itu meraung kesakitan. Tidak cukup dengan itu, mereka bertiga serai kencing pada wajah Man Yi dan memaksa wanita itu menelan urin mereka. Bahkan, mereka memaksa wanita itu untuk memakan najis. Ketika memberi penerangan di mahkamah, Ah Fong mengaku dia tidak berniat untuk turut sama menyeksa Man Yi. Tetapi, Man Lok sering mengajak kekasihnya itu bersama tatkala mereka menyeksa Man Yi. Disebabkan itu, Ah Fong juga turut serta kerana ingin tahu apa rasanya bila menyeksa orang lain. Kadangkala, mereka akan menggunakan wayar elektrik untuk mengikat dan menggantung Man Yi sebelum wanita itu diperlakukan seperti patung dan dipukul menggunakan kayu atau besi. Apabila sudah bosan, barulah mereka berhenti dan gadis itu dibiarkan tergantung semalaman menanggung kesakitan. Di hujung hayatnya, Man Yi seringkali dibiarkan dalam keadaan tidak sedarkan diri, sama ada digantung ataupun terbaring di atas lantai dapur, sementara si penyeksanya bermain permainan video. Selepas hampir sebulan menanggung derita, akhirnya Man Yi mati di lantai dapur. Ah Fong menyedari wanita itu sudah tidak lagi bernyawa dan memberitahu kematiannya kepada Man Lok. Ah Fong menceritakan pada mahkamah bagaimana mereka berempat meninggalkan mayat Man Yi terbiar di atas lantai dapur selama beberapa hari hanya kerana mereka buntu dan tidak tahu apa yang patut dilakukan dengan mayat tersebut. Setelah 3 hari terbiar, barulah Man Lok mengarahkan dua rakannya untuk mengangkat mayat Man Yi yang sudah berbau ke dalam bilik mandi. Disitulah mayat gadis itu dikerat-kerat. Kepalanya direbus untuk menanggalkan isi daripada tengkorak. Bahagian dalaman perut pula disimpan dalam peti sejuk. Kaki
kaki dan beberapa bahagian badan yang lain direbus dan diberi makan pada anjing liar. Manakala tengkorak Man Yi mereka masukkan ke dalam patung Hello Kitty. Patung berbentuk duyung sederhana besar itu menjadi bukti utama apabila menyimpan serpihan kepala wanita malang itu. Walaupun hampir ke semua anggota badan Man Yi telah dilupuskan, hasil siasatan polis menemui beberapa serpihan tubuh Man Yi yang bersepah di dalam pangsa puri tersebut dengan bantuan Ah Fong. Selepas dibicarakan, ketiga-tiga lelaki itu dikenakan hukuman penjara seumur hidup atas kesalahan menyiksa Man Yi. Orang ramai mempersoalkan hukuman tersebut kerana dianggap terlalu ringan dibandingkan dengan jenayah kejam yang telah dilakukan mereka. Namun, pihak penghakiman memberi alasan bahawa ketiga-tiga lelaki itu menyiksa Man Yi tanpa sedar kerana berada di bawah pengaruh dadah. Ah Fong pula dibebaskan kerana pengakuannya yang telah membawa kepada penemuan mayat Man Yi. Selepas pembongkaran jenayah kejam itu, dikatakan bangunan apartmen tersebut dihantui roh Man Yi yang tidak tenang. Ramai individu pernah datang ke apartmen itu dan cuba untuk berhubung dengan roh wanita itu. Ramai juga yang mendakwa pernah melihat bayangan Man Yi dan rohnya sering kelihatan berlega di dalam rumah tersebut, terutama di bahagian dapur, tempat di mana dia diseksa selama sebulan sebelum menemui ajal. Sejak itu juga, penghuni di bangunan itu kian berkurangan. Ramai orang yang berpindah keluar. Tiada yang berani untuk menyewa atau tinggal di bangunan tersebut kerana gangguan yang sering mereka alami. Akhirnya, bangunan apartmen itu diruntuhkan pada tahun 2012. Kisah pembunuhan Fan Man Yi merupakan antara kes yang paling tragis dan kejam pernah dicatatkan pada tahun 1990-an dulu.